أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel. Malam ni Seram Isnin telah pun tiba. Dah macam-macam dah kita cerita. And for hari ni kita nak go through something yang baru sebenarnya. Satu topik yang Acap mungkin jarang cerita. And kita nak cerita pasal abang-abang Korea. Rider kita dah pernah cerita, tapi abang-abang Korea ni dia ada cerita-cerita seram ni lah. Tapi jadi kita akan cerita dengan korang. Jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification. Acap tahu ada yang orang suka tengok Acap tapi tak tekan lagi subscribe. Baik kau tekan sekarang. Kita nak road to 500 ni. Okay, jom kita layan intro dulu. Let's roll it. Okay guys, sebelum kita nak mulakan cerita ni, kita ada sponsor untuk video kali ni. Bagus doh yang sponsorship ni. Sebab diorang ni macam satu macam mana nak kata, diorang ni care gila dengan Acap. Sebab biasanya orang bagi sponsorship yang tak ada kaitan dengan kehidupan saya, dengan image saya. Tapi for this one, dia nak menukar image saya. Nampak tak apa benda yang perlu ditukar selain muka? Of course, spek saya. Okay, tak nak buang masa. Kita punya video kali ni dibawa khas oleh Cool Spec. Nampak tak? Nampak kamera? Nampak? Cool Spec. Kita tunjuk kat korang. Alright, Cool Spec. Kenapa Acap nak shout out to Cool Spec? Dia bukan sponsorship sangat pun lah, tapi I'm happy lah to doing with them lah. Diorang tak suruh review, tak suruh apa, but I just happy untuk shout out diorang. And diorang macam yang pertama nak tukar image kita. Tak tahulah nak cakap apa. Okay, jom kita nak pakai spek untuk malam ni. Kita nak terus malam ni kita pakai spek baru lah. Bismillah. Allah, isi comel. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright, kita tak nak panjang lebar sebab kita bukan nak review sangat. But kalau korang yang mana nak buat spek, nak design yang macam-macam, korang boleh pergi kat Cool Spec dekat area Bandar Kajang, ataupun korang terus Google lah. Dekat Google Cool Spec, dan korang boleh dapat direction terus ke sana. Servis memang cun, harga pun mantap. Okay, jom kita nak cerita hantu pasal malam ni, pasal abang Korea. Terima kasih Cool Spec, lupa nak cakap tadi. Okay, abang Korea, kerja diorang ni mencabar. Dulu masa PKP kan, kita ingat lagi, susah tau. Diorang ni kira unsung hero kan. Sorry lah guys, aku tiba-tiba jadi jam kejap. Sebab bila cakap pasal PKP kan, semua benda recall balik tau. All that loneliness semua benda kan, kosong-kosong orang. Okay, tak apa lah, dah lepas dah pun. Okay guys, kita nak cerita pasal Korea. Okay, cerita yang dihantar oleh Abang Peja kita ni. Abang Peja ni, dia merupakan seorang Korea. Okay, dia memang ada hantar-hantar barang lah. Dan dia pun tak adalah kata lama sangat. Adalah dah masuk 3 tahun. Masuk ke tahun yang ini. Dia mula di hujung bulan 2019, dan tahun ni dah 2022 kan. Alright, kisah Abang Peja ni bagi aku lah, bagi Acap sendiri is tak tahu lah macam mana nak cakap kan. Tapi tak apa lah, kita dengar dulu lah kan. Okay, Acap, nama aku Faizal, tapi orang panggil aku Abang Peja sebab aku ni duduk dekat area Pantai Timur sana lah. Okay, Abang Faizal ni kata dia ni bekerja dekat Korea ini, dan biasanya dia punya shift akan habis dalam around pukul 8 malam lah. 8 malam tu dia dah balik ke office, and dia balik rumah lah macam tu. And dia ni bukan buat full time tau. Di awal-awalnya dia macam buat banyak buat part time, sebab waktu tu pun kita punya negara dalam keadaan PKP. Dia ada work from home, tapi dia ada buat juga benda ni lah. Biasalah kita nak tambah income bagai kan. Itu kita sedia maklum lah. Alright,
Sampailah ada satu ketika ni Cap, berlakunya ketika waktu PKP yang kedua tak silap abang. Waktu tu dah nak dekat dengan puasa dah. Belum puasa lagi tapi dah nak dekat dengan puasa. Abang pernah diganggu oleh something yang abang sendiri pun tak tahu daripada mana benda tu. And mungkin abang anggap benda ni satu usikan lah untuk orang-orang yang bekerja macam abang. Okay, macam biasa Jap, tapi PKP ni dia punya overload ni macam-macam. Yang bukan-bukan. Overload kerja ni banyak. Pasal nak kena hantar. And kadang-kadang abang terlajak daripada pukul 8 tu sepatutnya abang dah balik. Kadang-kadang sampai pukul 10 malam. Pergi kerja, bini anak tidur, balik anak bini tidur. Tapi yang ini Cap, abang ingat lagi. Waktu tu pasal dekat bahagian abang tak adalah banyak. Banyak tak banyak abang kena habiskan jugalah sebelum pukul 8 malam. Okey. Masa abang tengah ronda dekat sekitar kawasan abang tu, semua benda dalam keadaan yang okey tapi senyap dan sunyi waktu tu. Memang tak ada orang Cap. PKP, semua orang duduk rumah kan. Sampailah dekat satu taman perumahan ni Cap. Okey, kalau abang nak bagi gambaran kepada awak, taman perumahan ni dia lebih kepada campur. Belah depan ni kampung, and belah belakang tu dia macam taman sikit. Dia macam depan tu kau masuk kampung, belakang tu ada taman sikit. Macam itulah lebih kurang. Tapi Acap pun tak dapat nak bayangkan sangat. Tapi aku rasa orang-orang Pantai Timur mungkin faham macam mana keberadaan rumah tu kan. Okey, rumah kampung tu ni memang susah sikit Acap nak cari. Sebab kau tahulah alamat kampung ni panjang-panjang tidak kan. Rumah nombor 119 jalan macam ni. Kalau tak jumpa, kalau tak call memang tak jumpa, senang cerita. Okey, nak jadikan cerita Cap, 6.30 petang abang sampai dekat area satu kawasan perumahan ni lah. Abang tak perlu mention apa benda, tapi itu adalah satu pengalaman yang abang tak boleh lupa sampai hari ni. Abang masuk je kampung tu Cap, waktu tu keadaan dah mula gelap, mula nak maghrib lah kan. Abang masuk sebab abang ada 3 parcel yang terakhir, 4 parcel terakhir untuk abang deliver dekat area-area situ. And then tempat tu pun quite jauh juga daripada office abang. Adalah dalam 40 minit lah abang punya radius perjalanan tu kan. Okey, abang masuk ke kampung tu. Yang pertama parcel tu ke Halimatul binti apa dah waktu tu. And abang jumpalah rumah dia yang bagi abang rumah dia agak ke dalam jugalah. Memang orang kata bila nampak taman tu macam yang ni senang je ni, tapi dah sampai rumah dia sampai dalam. Okay, first parcel dah drop, tinggal lagi 3 parcel kat belakang, tapi semua dekat dalam kawasan tu Cap. Okay, sampailah ke satu lagi rumah ni. Dia ada dekat satu bahagian corner lot yang memisahkan antara taman dan juga kampung dekat area situ. Abang berhentikan kenderaan abang, and then abang tengok rumah tu macam tak ada orang. Abang bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada orang ke ni? Dah 3 kali dah abang bagi salam. Lepas 3 kali abang dah bagi salam tu Cap, abang baru perasan yang rumah dia tu ada doorbell. Itu biasalah. Abang pun pergi dekat situ, abang tekan bell, ting tong, ting tong, ting tong. Tak ada orang juga nyaut. Pasal abang macam mana ni tak ada orang ni, tidur ke apa dah maghrib ni kan. Lepas tu abang tenyit, baru abang perasan dekat area situ Cap, ada satu macam mana kawasan untuk letak barang-barang kurier. Dia kata barang-barang kurier sila letak di sini. Dia kata macam tu. So abang pun macam okey lah, mungkin suruh letak kat sini lah. So abang pun letak barang tu, and then macam biasalah kita balik ke van untuk pergi ke destinasi yang seterusnya. And masa lepas abang dah letak barang dekat dalam kereta tu Cap, abang nak berjalan ke arah van. Sampai je dekat van abang Cap, abang ternampak ada 4 orang budak kecil tengah berjalan menuju ke abang. Abang macam tengok je lah kan, tapi macam pelik lah sebab sebelah ni dia macam kawasan lalang tau. Takkan budak-budak ni nak balik rumah kan, bermain ke apa. Abang ingat rumah ni rumah dia orang. So abang tunggu je lah dia berjalan, and then diorang pun datang mendekati abang pada waktu tu. Salah seorang ni tegur abang, abang tak balik lagi ke? Belum, ini nak hantar barang ni, sekejap lagi balik lah ni. Ni van apa bang? Ini van hantar barang. Korang ni daripada mana ni? PKP macam ni mengayau-mengayau ni. Tak ada bang, nak balik sana. Tadi jalan sini nampak kita abang. Tu yang kita orang datang tu. Okey, budak-budak tu kalau nak difahamkan korang, dia berumur lingkungan dalam 10-11 tahun macam tu.
dia punya figure lah. Empat orang lelaki. So waktu tu aku pun tak adalah pelik sangat. Budak-budak ni nak tengok kan. Lagi pun bukannya lama, sekejap je bukakan belakang tu, dia orang tengok lah kan. Tengok lah apa yang kat belakang, kosong je pun, bukan ada apa kan. So abang pun tak ada fikir banyak macam. Abang pun kata dengan dia orang, okey ni belah depan. Abang buka lah, tak ada apa, sama je dengan van-van yang lain. Cuma van ni besar sikit lah kan, selesa. Jom nak tengok belakang tak? Ada orang semua anggut cap waktu tu. So abang pun bawa dia orang pergi belakang. And then abang buka lah abang punya pintu courier tu, pintu apa tu, pintu van tu lah kan, pintu belakang tu. And then budak-budak ni pun tengok macam, wah besarnya belakang ni. Lepas tu barang-barang banyak bang kat sini. Barang-barang banyak kat sini. Diorang becok tau cap. Diorang bercakap dengan abang apa semua. So abang macam layan lah kan. Kita pun bekerja daripada pagi sorang-sorang kan. Tak jumpa orang, tak jumpa manusia. Tiba-tiba ada budak macam ni ajak borak, kita borak lah dengan dia. So waktu tu diorang ada salah seorang daripada diorang ni cakap dengan abang, abang nak tengok dalam boleh? Tengok je lah. Lepas tu budak ni tiba-tiba lompat naik ke atas van tersebut. And then diorang macam teruja dekat dalam tu. Aku pun tak tahu apa yang teruja, tapi mungkin sebab aku dah hari-hari ikut tengok benda tu. And aku rasa macam, yalah, benda ni tak pelik lah. Sampailah kawan-kawan dia yang lain, empat-empat tu dah naik ke atas tu. So aku pun perhati je lah, ada orang kan sekejap kan, kata jangan terpijak barang tu, kan susah kan. Okey bang. Dia orang macam teruja gila cap. Dia macam wow, dia pegang ini, dia pegang itu. Dan waktu tu cap, telefon aku berbunyi. Aku pun angkat. Betul, telefon aku berbunyi. So bila telefon aku berbunyi, aku pun angkat telefon tu untuk jawab panggilan lah. Dan waktu aku tengah tekan untuk angkat panggilan tu cap, van aku cap, pintu dia macam ni kan, macam aku cakap tadi. Tiba-tiba cap, aku tak tahulah, tak ada angin, tak ada apa, dia tertutup cap, macam tu. Aku pun terperanjat lah. Aku pun toleh tengok. And then aku try lah nak buka pintu tu, tak boleh cap. Dia dah terkunci daripada dalam. And budak-budak kat dalam tu menjerit-jerit cap. Waktu tu panik gila lah. Aku pun terus berlari ke arah depan untuk aku buka lah pintu kat belakang tu. And bila aku sampai kat depan cap, pintu depan pun tak boleh buka cap. Dia macam seolah-olah dikunci daripada dalam. Budak-budak ni bising gila dekat dalam tu. Dia orang macam panik, dia orang macam terperanjat, dia orang macam takut lah. Lepas tu aku pun ketuk, Dek, kau okey tak? Okey bang, okey. Jangan jerit, nanti kau penat. Duduk sekejap abang buka. Kejap je abang buka. Tapi waktu tu cap, aku dah tak tahu nak macam mana, pening kepala lah. Dah lah nak maghrib, jadi pula benda-benda macam tu kan. Aku memang tak tahu nak buat apa, tapi aku cubalah usaha untuk pergi kat rumah-rumah orang kampung ada kat situ. Aku try bagi salah, rumah pertama tak buka, yang kedua pun tak buka. Aku waktu tu dah huru-hara sebab aku risau. Aku risau budak-budak kat dalam tu, anak orang tu. Sekali lagi cap, aku pergi ke arah van aku dan aku tanya diorang, okey ke tak? Okey tak? Ada sautan, dia kata, okey bang, okey. Duduk dalam diam-diam tau, jangan panik. Dalam tu sejuk, tak apa, jangan risau. Enjin dah buka kan? Okey. Aku dengar dalam tu. Waktu tu aku try call kawan aku, semua tak berjawab, semua tak berangkat cap. Sampailah ada satu brother ni naik motor melintasi aku. Dan aku panggil, bang. Apa tu sekejap lagi budak tu berhenti. Bang, minta tolong boleh tak bang? Abang ada tak screwdriver ke apa ke kat dalam motor ke? Ada, kenapa? Van saya bang terkunci. Dekat dalam tu ada budak-budak. Budak-budak? Macam mana boleh kat dalam tu bang? Tadi dia orang nak tengok main-main apa semua. Tak tahulah tiba-tiba pintu tu terkunci sendiri. Boleh tolong saya tak? Boleh. Dia pun keluarkan screwdriver kecil daripada bawah motor dia. And then dia orang pergi ke belakang van aku tu. Kita orang try ompil jap. And then sambil ompil tu aku tanyalah, okey tak dek? Okey. Kita orang dengar lah kat budak kat dalam tu masih lagi menyaut. Kita try ompil, masih lagi tak boleh nak buka cap waktu tu. Lepas aku cakap budak ni, dek, kau ada kawan-kawan tak yang kerti buka benda ni? Tak ada pula bang, saya tak sure bang. Saya ni pun baru balik kerja. Saya kerja pun betul PC bang, tak kaitan dengan benda ni. Aduh, macam mana ni tak apa, kita try lagi Okey, aku pun ompil. Aku ompil. Allahu Akbar. Azan maghrib cap waktu tu. Allahu Akbar. Waktu tu aku ketuk sekali lagi, aku ketuk tung. Dek, okey tak? Tung. Dek, okey tak? Bang, tak nyaut ke bang? Tak ada. Tung. Dek, okey tak? Okey. Aku dengar bunyi macam tu cap dekat dalam tu. Okey. Macam tu bunyi dia. Garau, belahan. And kita orang dua-dua macam tercengang.
Dia pandang aku pandang dia. Bulu roma memang dah naik lah. Memang nak lari daripada situ cap waktu tu. Dik, kau dengar kan dik? Dengar bang. Apa macam mana dia bang? Okay, tak payah umpil lah. Kita tunggu azan habis. Azan pun habis cap waktu tu. Sekali lagi aku pergi ke arah depan untuk pergi check aku punya pintu depan tu boleh buka ke tidak. And alhamdulillah cap, sekali aku tarik pintu tu dah terbuka cap. And aku terus cabut kunci and aku nak buka pintu belakang tu. Lepas tu brother yang tadi tu dia tahan aku. Dia kata, bang, kau serius bang? Kau nak buka bang? Serius lah, tadi ada budak-budak. Bang, kau tak dengar suara apa tadi tu bang? Kau sure ke tu budak-budak bang? Ya, diorang masuk berempat. And diorang bukan macam hantu pun, semua bercakap. Bang, aku tak sure bang. Tadi kau dengar kan suara tu? Ya, mungkin masa tu syaitan. Kan dah maghrib ni. Kau nak buka, kau buka bang. Aku tak nak dekat sini. Kau janganlah macam ni. Tunggulah kejap. Aku nak buka ni, kau tunggu je lah. Okey bang, tak ada macam ni. Kat depan ni bang, ada surau. Apa kata abang buka kat sana? Apa-apa jadi, benda tu kat sana. Ada ustaz ke apa? Okey, boleh. So aku pun naik balik ke van aku tu. Aku pun start engine van tu cap. Dan aku nak bergerak ke arah surau tu. And sepanjang jalan tu cap, lillahi ta'ala, van aku berat gila. Berat gila cap. Memang aku tak tahulah apa benda kat belakang ni. And waktu tu aku dah tak sedap hati dah. And aku sure dekat belakang ni ada something. And suara budak-budak tu aku dah tak dengar langsung dah. Aku berhenti dekat depan surau tu. And then aku bagi tahu ustaz yang ada kat situ. And ustaz tu kata dia tolong. And dia suruh aku buka. And waktu aku keluar daripada surau tu, lepas aku minta tolong ustaz-ustaz tu, aku tengok empat tayar van aku tu dah pepes cap. Dah bocor. Waktu tu aku dah tak tahu. Memang berpeluh habis-habisan lah. Aku pun cocok kunci cap. Aku putau, cekak. Aku pun buka pintu van tu. Time tu ustaz tu baca-baca jugalah apa semua. And bila aku buka pintu van tu cap, dekat belakang tu langsung tak ada budak-budak. Tapi apa yang ada salah satu parcel yang ada dekat dalam van aku tu, dia dah terkoyak into a pieces tau. Dia macam, aku tak tahu macam mana nak cakap, tapi dia dah koyak yang berterabur lah dekat dalam van tu. Ustaz tu cakap, saya dah kata dah kan, tak ada budak-budak dalam ni. Yang awak nampak tu bukan dia tu. Habis macam mana ni ustaz? Tak apa, awak balik je. Apa-apa awak jangan berhenti. Awak jalan sampai rumah. Sebelum jumpa anak bini, mandi dulu apa semua. Okey. Dan waktu tu cap, aku memang tak boleh buat apalah. Dengan tayar 4 biji dah pecah apa semua kan. Nasib baiklah ada orang masjid tu nak minta tolong untuk hantar aku ke office. And bila sampai office, aku bagi tahu yang parcel aku ni pending. And yelah, aku punya van tu pun tersadai dekat surau tu. And lepas tu pihak syarikat settlekan. Aku balik mandi. And alhamdulillah lah cap, tak ada apa-apa yang jadi. Tapi itulah dia kisah yang dikongsikan kepada kita guys. Okay guys, itulah dia cerita yang pertama yang dikongsikan kepada kita. Yang kedua ni pun dahsyat juga. Uish, yang ini aku pernah alami Mat, benda ni. Di mana packaging kita, kalau kau beli barang-barang macam bantal, benda peluk lah khususnya, packaging dia akan rupa apa? Rupa pouch kan. Ini cerita dia guys, cerita yang digongsikan kepada kita oleh Encik Haikal ni. Benda ni baru je terjadi kepada dia setahun yang lepas. Di mana kenapa sekarang ramai sangat orang nak cari saya. Tadi masa saya tak syuting tak ada apa. Okay guys, kita teruskan dengan cerita Encik Haikal. Dia ni merupakan seorang macam mana, kurier persendirian. Yang dia tak adalah berdaftar dekat mana-mana syarikat. Dia ambil je apa-apa yang boleh dia hantar. Dia macam side job dia lah waktu tu. Okay, dia ni ada satu van. Dia pun satu van juga. And dia kata dia ni biasanya collect dekat semua tempat kurier yang ada dekat sekitar kawasan dia. Dan dia banyak berjalan, bukan berjalan lah, dia bawa kereta kan. Dia banyak bergerak ke arah flat-flat ataupun kondo-kondo yang ada dekat situ. Okay, nak jadikan cerita cap. Ada satu ketika ni aku ambil order. Aku dapat satu order. And aku dapat macam mana, satu parcel yang besar juga, tinggi. And aku tak sure benda tu apa. Tapi dia punya bungkusan tu dah mirip pocong macam. Pocong yang ada bungkusan apa semua. Kau pernah tengok dekat IG ke apa kan, yang kau hantar rumah orang kan. And waktu tu aku kena hantar benda tu
di sekitar pukul 8 malam dekat satu flat lama yang ada dekat area kawasan Kuala Lumpur ni lah. Aku bila dapat parcel tu aku dah macam serius lah kan, serius lah macam ni punya packaging kan, serius lah. Tapi nak buat macam mana, kita ambil je lah kan, dah itu tanggungjawab kita. Okay, nak jadikan cerita, aku banyak parcel yang aku hantar cap. And parcel pocong ni, aku boleh cakap parcel pocong ni, aku macam baringkan dia lah dekat belakang van aku tu. Okay, van aku tu boleh nampak tau. Maksudnya dia ada satu cermin see-through yang kau boleh nampak ke arah belakang lah, barang-barang kau dan sebagainya lah. Tapi biasanya aku tak tengok pun cermin tu. Alright, sampai je dekat kawasan flat lama ni, aku telefon owner kepada barang pocong ni. Assalamualaikum, Cik Rumina Cik, saya dah sampai rumah cik ni, tapi saya rasa saya dekat bawah. Barang ni boleh ambil? Dia kata macam tu. Oh cik, saya tak sihat, boleh tak hantar kat rumah saya? Rumah saya tingkat 2 je, tak jauh pun, ada lift kat situ cik. Macam tu. Okey. Boleh. Rumah awak nombor 6 kan, betul? Ya, 2-6. Okey. Sekejap lagi saya datang Okey guys, so bila dah dapat amanah macam tu, aku tak boleh buat apalah. Sebab biasanya rumah flat ni diorang akan request macam tu, tak sihat ke apa semua. Bukan nak fairly ke apa, tapi this is the lumrah lah, dia kata sebagai seorang courier. Nasib baik dia punya ni ada lift kan. So aku pun masuk ke dalam van aku tu untuk angkatlah parcel tersebut untuk menuju ke tingkat 2 yang dia cakap tadi tu. So nak jadikan cerita lah parcel ni aku boleh cakap dia tinggi aku. Dia lebih tinggi daripada aku. Sebab Abang Haikal ni dia kecil je. Dia kata dia 162. 162 tinggi mana je kan. While benda tu tinggi lagi daripada dia. So dia kata dia angkat benda tu macam dia angkat, tak tahu macam mana nak cakap, but kau boleh bayang tak dia angkat macam ni and benda tu terjuntai ke belakang dia. Boleh bayang tak macam mana kau angkat pocong dan kau angkat jenazah tu. Macam tu lah dia rasa dia angkat macam tu. So dia kata cap, honestly lah, malam tu aku takut berani sebenarnya. Sebab sepanjang perjalanan aku nak pergi ke flat tu cap, mata aku ni kejap-kejap tengok kan. Yelah, kita overthinking, kita manusia. Filem punya pengaruh memang kuat. Okay, jadikan cerita sampai je aku dah angkat benda lah tu. Aku tutup van aku kunci, and then aku berjalan naik ke arah lift tersebut. Okay, aku tunggu lift. Flat tu ada 9 tingkat. Aku tengok lift nombor 8. Aku tekanlah ke bawah. Aku tunggu 6 5 4 3 2 1. Ting. Dia punya tingkat pun terbuka lah, dia kaji. Aku pun masuk dalam lift tu cap, and then aku sandarkan benda tu dekat tepi, and then aku tekan nombor 2. Aku pun sandar dekat tepi tu, tunggu flat nombor 1. And bila sampai dekat tingkat nombor 1, lift tu terbuka, and ada seorang perempuan masuk. Lift kedua naik, and aku pun angkatlah benda Allah tu menuju ke rumah nombor 6 tadi itulah. And masa Amoy tu masuk, dia pun tengok aku semacam dengan sebelah tu aku nyandar kan tepi tu macam kat tepi tu kan. So aku pun angkat benda Allah tu, and aku pun bawa keluar. And aku ada cakap dengan Amoy tu, bantal, ada kata macam tu. Sebab tak nak overthinking, ingat aku pembunuh ke apa kan. Aku pun angkat and keluar daripada lift tu. And masa aku keluar cap daripada lift tu, aku berjalan dekat arah belah kiri. Aku terasa ada something yang tengah pandang aku daripada jauh waktu tu. Tapi mungkin itu perasaan aku je. Aku buat macam tak reti je lah. Sambil aku tengah mengangkat benda Allah tu nak mengarah ke rumah nombor 6. Sebab dia okey, dia macam ni, lift masuk sini, rumah nombor 1 3 5 6. Nombor 2 tak ada. Nombor 2 sini, nombor 2 dengan nombor 4 sini. Layout dia pelik sikit, so aku tak tahu kan macam tu. Nombor 1 lepas, nombor 3 lepas. Dan aku pun sampai ke rumah nombor 5. Aku tengok nombor 5, oh bukan, sebelah ni lah nombor 6. Aku pun angkat benda Allah tu untuk standkan dekat pagar orang tu while aku bagi salam. Assalamualaikum. Tengah-tengah aku bagi salam cucap, aku macam aku cakap tadi, aku masih lagi terasa ada orang pandang aku daripada jauh tau. Aku tengok belah kiri, aku tengok belah kanan, tak ada orang apa semua. Assalamualaikum. Time-time macam ni pula tak nyaut. Tengok jam 7.30 malam, maghrib. Sekali lagi maghrib. Assalamualaikum. Benda tu aku sandar je dekat tepi dinding tu, sebab benda tu agak kukuh juga untuk aku sandarkan kat tepi dinding tu. And aku bagi salam hampir 5 kali cap. Sampailah yang kali ke-6 tu, Assalamualaikum. Benda tu jatuh cap kat aku.
benda yang aku sandarkan tu jatuh kat aku. Aku macam Allahu Akbar. Aku terperanjat sendiri. Padahal aku daripada bawah sampai atas memang aku bawa dia. Aku pula terperanjat. Dia dah terbaring dah dekat situ. So aku macam, aduh, mana pula tuan rumah dia ni, kan? Asal tak keluar pula ni. Lepas tu aku bagi Assalamualaikum. Lepas tu aku dengar bunyi cik, cik. Pintu terbuka. Pintu terbuka and aku dengar suara perempuan. Waalaikumsalam. Sorry tadi semayang. Tak apa kak. Lepas tu aku pun daripada berdiri tu, aku nak angkat lah barang yang jatuh tadi tu. And waktu aku tunduk nak mengangkat barang tu, Cap, aku angkat. Masa aku nak angkat barang tu, benda tu berat, Cap. Aku tak tahu kenapa benda tu berat. And aku macam nak try angkat lah kan, tapi dia macam berat. Lepas tu aku dengar pintu akak tu buka. And then akak tu pandang aku, Dik, ni barangnya, akak ambil okay, terima kasih tau. Aku tengok dekat tepi dinding belah kanan akak tu ada satu lagi benda putih berbungkus. And akak tu angkat selamba je masuk dalam rumah. Sama-sama kak. Masih ada lagi satu benda berbungkus depan aku warna putih. Akak tu macam tak nampak apa-apa je. Aku lepaskan tangan aku bangunkan balik badan aku. And then aku berjalan keluar daripada tempat tu slowly. Senyap. Aku tekan lift. Lift tu terbuka. Aku masuk. Lift tertutup. Lift 1 turun, lift G turun. Ting, Amoy tu pun masuk. Lepas tu aku pun nak keluar daripada situ. Lepas tu Amoy tu tegur aku, wah cepat lah you hantar itu 2 barang. Rumah dekat-dekat. Okay. Wah, you punya barang itu takut oh. Dua-dua sama oh. Okay. Aku pun gerak keluar ke arah van. Sampai dekat van, aku pun start engine. Aku pun sandar. Apa benda yang aku tengah lalu ni, Cap? Aku pun tak tahu. Dah lah. Aku pun masuk gear aku. And then aku betulkan cermin sisi belakang. Guess what, Cap? Masa aku tengah adjust cermin sisi belakang, aku nampak melalui cermin tu, ke see-through dekat belakang tu, ada satu parcel berbungkus tengah terbaring dekat dalam van tu. Aku sure yang aku dah hantar parcel tu. Aku tak tahu apa yang ada kat belakang aku tu. Aku pun masuk gear, belok ke kanan, aku keluar. And dalam hati tu aku cakap, awak nak duduk situ, awak duduk. Tapi saya banyak kerja nak buat. Biarkan saya buat kerja saya. Awak pergilah kalau boleh. And Alhamdulillah, Cap, aku berjalan sampai depan. Aku tengok, aku kejap-kejap tengok. Sampailah ada satu kawasan perumahan estate kot, tak silap aku. Benda tu pun tak ada. And itulah dia pengalaman yang aku lalu. Ya doh. Dia macam, ya doh. Bila aku baca kan, dia macam mula-mula tu macam fuck. Aku macam what the hell sial. Macam tu lah. Dia macam awal-awal tu aku tak expect yang jatuh tu is benda tu tau. Kau faham tak benda tu? Yalah, tapi just makluman lah kepada orang-orang yang menjaga kan, boleh tak bungkus benda tu nampak lain sikit. Tak pasal Abang Haikal kita ni. Okay guys, itu dia cerita yang kita nak kisahkan kepada korang. Ada 2 cerita. Aku harap korang terhibur. And untuk abang-abang courier, big salute for you guys. Sebab nak menghantar barang-barang kami ni bukannya satu benda yang mudah kan. Kita nampak lah, bukannya customer semuanya berhemah. Ada yang beremosi, ada yang maki, ada itu, ada ini. Tapi salute untuk abang-abang courier sekalian. And kalau korang suka video ni, korang boleh share dekat kawan-kawan courier korang. Mana tahu diorang pun ada kisah-kisah seram yang nak cerita kat Acap. Kita boleh buat part tu nanti insyaAllah. Alright guys, I see you when I see you guys. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Dah 2 kali. Bye.